Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia hari ini, edisi 14 Jun 2022. Anda bertemankan kami berdua, saya Sofia. Dan juga saya Fazli Fuad akan terus menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini pada hari ini. Dan kita doakan agar anda semua dalam keadaan yang baik sentiasa, tidak kira lah di mana saja anda berada. Anda boleh lihat kami dekat TV3 pastinya. Ataupun anda yang mungkin berada di tempat yang mungkin tak ada TV, boleh tengok kami dekat Facebook juga. Betul. MHI TV3. Kita raikan anda di Facebook. Nanti kita akan bukakan ruangan komen untuk anda berkongsikan pendapat anda berkenaan dengan ini. Ini yang kita pertengahkan. Kita difahamkan PT3 dimansuhkan tahun ini dan digantikan dengan PBS, lebih dikenali sebagai pentaksiran berasaskan sekolah. Jadi ramai rata-rata yang menunjukkan kegusaran mereka, khususnya bapa lah. Mungkin yang mereka bertanyakan, dengan pemansuhan PT3 dan orang kata tema yang dibawakan oleh PBS ini, adakah kita sebenarnya boleh melihat ukuran prestasi anak-anak kita? Ya, inilah kalau kita lihat dalam sistem pendidikan dalam negara kita, harus ada satu ajakan transformasi untuk membangunkan anak didik kita ni supaya lebih, kata orang tu, lebih terbukalah untuk nak bersaing antara satu sama lain. Dan kalau kita lihat transformasi berlaku, UPSR dah pun dimasukkan pada tahun lepas. Lepas tu PT3 diperkenalkan pada tahun 2014. Tetapi PT3 dimasukkan untuk tahun ini. Jadi cuma lebih kurang 8 tahun sahaja untuk PT3 ini berada dalam landasan di sekolah menengah rendah itu. Baik, apa yang boleh kita katakan? Sofia pun ada sentuh tadi, ibu bapa menyatakan kegusaran mereka kan. Jadi bagaimanakah untuk nak menilai para pelajar itu? Tetapi dari segi peringkat atas sikit, kita bagi peringkat tenaga pengajar, mungkin mereka dah pun bersedia untuk memberikan pendedahan kepada anak kita ni, bukan saja dari peringkat sekolah, malahan kita boleh lihat apa lagi pencapaian yang boleh mereka lakukan ketika di luar bilik darjah. Sebenarnya banyak persoalan yang ditimbulkan oleh ibu bapa lah. Ramai bertanyakan sebelum ini berdasarkan pembelajaran pendidikan sahaja, tetapi kini pentaksiran bilik darjah adalah satu, dan dipertekankan juga adalah pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum, iaitu PAJSK, dan juga pentaksiran psikometrik. Saya nak tanya banyaklah tentang ini. Apakah sebenarnya yang menjadi penanda aras dan mengapa kita perlu memperlihatkan kepribadian murid atau pelajar itu sendiri dalam, orang kata, silibus pembelajaran kita sekarang. Betul. Okey, tak apa. Mengapa? Nanti kita akan kupaskan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan PT3 ini yang telah pun dimasukkan dan ditukar kepada PBS ini. Tapi walaupun bercakap tentang sistem pendidikan negara kita ini, pada pagi tadi kita kehilangan tokoh pendidikan negara kita. Kalau kita boleh lihat di sini, berita yang mendukacitakan kami terima, tokoh pendidikan negara Tun Arsyad Ayub meninggal dunia jam 2.06 pagi ketika berusia 93 tahun. Ya, Allahyarham difahamkan telah pun dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU sejak Selasa lalu kerana masalah kesihatan. Dan untuk pengetahuan anda semua, Allahyarham adalah pengarah pertama Institut Teknologi MARA ITM, sekarang lebih dikenali sebagai MARA, sejak tahun 1967 sehingga 1975, mencetus idea kepada perkembangan pendidikan di ITM yang dikenali kini sebagai UiTM. Baik, jadi di kesempatan ini marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Baiklah. Selain pada kita bercerita tentang pendidikan, sistem pendidikan kita, transformasi ini, kita juga di Malaysia hari ini pelbagailah yang kita nak sentuh. Antaranya kita ada artis yang saya rasa kalau saya sebut nama ni, mereka flashback balik ketika zaman-zaman ujung 80-an dan juga awal 90-an. Siapa yang tak kenal? Tushi. Tushi Aris. Lain sekarang. Ya, sejak 15 tahun umurnya dah ada album. Dan 4 album dikatakan telah pun diwujudkan sepanjang pelibatan beliau. Dan hari ini beliau bersama dengan kita. Dan antara lagu-lagu yang famous, nak katakanlah kepadaku. Okey, anda semua yang mungkin nak lihat wajah terbaru Kak Tushi, ini dia kami tampilkan secara eksklusif di Malaysia hari ini pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila duduk. Kita ada pengacara hari ini. Terima kasih menjemput kami. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Allah, cantik. Segak je orangnya. Nanti kita boleh kongsilah tip penjagaan ni kan. InsyaAllah. Jadi sekarang ni perkabaran berita terbaru Kak Tushi lah. Sebab rasa macam dah lama juga Kak Tushi. Tak tahulah, mungkin Kak Tushi ada buat persembahan dinner show ke apa, kita tak tahu kan. Jadi mungkin boleh beritahulah perkembangan terkini Kak Tushi sekarang ni. Perkembangannya macam biasalah, sekarang ni kan dah jadi fasa mak-mak gitu kan. Faham? Fasa anak-anak sekarang ni sedang membesar. So saya sekarang ni
banyaklah melibatkan diri dalam dunia menghantar anak sekolah, mengambil sekolah. Lepas tu menyanyi tu sebenarnya ada. Tak pernah saya kata saya berhenti menyanyi, tak. Jemputan tu tetap ada. Tapi saya mengurangkanlah aktiviti ataupun kerjaya saya tu. Okey. Fokus kepada keluarga lah sebaik-baiknya. Ya, betul. Kan? Sekarang ni anak-anak kan cepat nak membesar kan. Dengan orang kata pendidikan yang ada sekarang ni. Anak umur apa Kak sekarang? Yang nombor 1, 15. Yang nombor 2, 7 tahun. Sofia, kenalah kita cerita pasal PT3 tadi kan? Anak umur 15. Kan. Jadi bagaimana ibu apa? Alang-alang. Perasaannya macam rasa berkecamuk tak Syed, berubah-berubah ataupun rasa macam bersedia untuk perkara yang boleh katakan positif. Sebenarnya ibu bapa yang paling bimbang bila pendidikan anak-anak ni kejap on, kejap off macam tu kan. Macam hari tu kan bila pandemik dia ada berhenti, lepas tu dia bersambung balik. And then belajar pun kadang-kadang ada bersambung, ada yang tidak. So bila kata PT3 ni nak dimasukkan, nak dibuat yang lain pula, kebimbangan tu tetap adalah. Cuma yalah, itulah. Go with the flow lah kiranya betul. kan. Okey, Kak Tushi, kita nak mengimbau baliklah kita penglibatan awal dalam dunia hiburan, dunia industri muzik ini. Mungkin boleh imbaskan imbaukan kembali kenangan tu. Apakah yang menjadi kata resepi Kak Tushi ni kekal relevan sehingga ke hari ini? Yang pertama sebab kerana saya minat nyanyi ni daripada kecil, daripada umur saya 12 tahun. Lepas tu saya menyanyi dengan rasa penuh minat, penuh mendalam mencintai dunia ni. Dan sampailah saya dapat membuat album saya sendiri dengan Datuk Dr. Manawab. Lagu Katakanlah Kepadaku tu yang berjaya menaikkan nama saya. Dan sehinggalah pada saya kurangkan menyanyi tu pada tahun 2007 kalau tak salah saya. Macam itulah. And then resepinya tak adalah sangatlah pun, biasa-biasa je. Cuma bila kita dah berkeluarga ni, itulah kurangkan sikit. Menyanyi tu tetap ada. Tetap ada dalam hati tu. Memang kata jiwa kan? Jiwa tu tetap ada. Jadi bakat sini tu bagaimana sekarang? Adakah anak-anak juga macam nampaklah nak mewarisi si ibunya ini? Tu bagaimana? Sekarang ni saya tak nampak lagi. Tapi yang saya nampak nombor 2 tu macam ciri-ciri tu dah ada dah. Ciri-ciri nak pakai kasut tinggi kan. Macam menyanyi dah mula dah tu. Itu 7 tahun tu. Dah macam nak mirip-mirip dah. Tapi tak tahulah, tengoklah macam mana. Si ayah okey ke? Ayah pegawai polis. Mana tahu. Ya, ayahnya pun ada kat sini juga. Patut kita bawa sekali kan. Ayah dia belajar menyanyi pun daripada maknya lah kan. Kalau ayahnya menyanyi, kalau sengit-sengit tu mak dia lah yang akan merotankannya. Macam itulah. Okey, Kak Tushi, ramai ni akan terpesona lah Kak Tushi pagi ni kan. Macam mana Kak menjaga kesihatan, kecantikan? Sebenarnya tak ada apa pun. Cuma bila peningkatan usia ni kan, cuma kita jaga pemakanan, kesihatan kita, mana-mana yang patut kita ambil, kita ambil. Yang mana patut tak ambil, kita tinggalkan. Kuat bersenam ke? Saya bersenam hari-hari kat rumah. Senamnya macam mana tu? Kerja rumah. Kerja rumah. Mop, kan? Vacuum, naik tangga, turun tangga. Boleh dikatakan satu hari tu, berapa langkah saya berjalan tu. Okey, kita tanya suami. Betul ke? Betul. Ganggut betul. Boleh. Jadi kalau kita latihan vokal tu pun lantunan suara kepada anak-anak lah juga. Betul. Vokal daripada dulu B pergi E. Wow. Macam mana tu? Suara lantang. Okey, dalam tadi pun Kak Tushi kata tak pernah berhenti juga, cuma perlahankan dalam industri ini. Jadi ada kata kalau misalkan tak ada tawaran untuk merakamkan album lagi ke, ataupun sebab Kak Tushi pun sebelum ni pernah berlakon juga dan sebagainya. Mungkin dengan kemunculan Kak Tushi pada hari ini di Malaysia hari ini, mungkin producer rasa Tushi baru teringat ada watak sesuai ke apa semua. Jadi bagaimana selepas ini mungkin ada tawaran yang mungkin diterima? Saya tengah fikir watak apa yang sesuai bila dalam keadaan umur sekarang ni mungkin watak mak-mak kot. Watak mak-mak datin ke apa ke kan. Macam itulah. Kalau watak-watak macam zaman-zaman remaja nak bercinta tu dah tak sesuai dah. Jadi masih lagi boleh terimalah apa-apa. Tengok pada masa lah. Bila berlakon ni kan banyak masa yang diperlukan. Kalau menyanyi ni 5 minit je dah balik dah. Balik dah kan. Kak Tushi, orang bertanyakanlah tentang lagu Katakanlah Kepadaku. Kata diingati sehingga ke hari ini. Dia macam mana perasaannya? Pernah menyangka tak dari dulu sampai sekarang ni, tapi kata lagu Tushi tu, Kak Tushi tu tetap kekal di hati peminat?
Saya sebenarnya adalah peminat setia kepada pencipta lagu ni, iaitu Datuk Dr. Manawak. Memang daripada dulu lagi saya memang minat lagu-lagu ciptaan dia, daripada Datuk Syaifaini, Jamal Abdillah, Datuk Khadijah Ibrahim, semua kan. Jadi bila saya diberi peluang keemasan untuk mendapatkan lagu daripada Ahmad Nawab ni, saya rasa macam berbesar hati. Saya rasa macam saya seorang yang boleh katakan terpilih untuk mendapat lagu dia. Dan lagu dia memang evergreen sampai sekarang ni. Jadi bila lagu ni pun sekarang ni masih lagi orang ingat, suka, saya rasa macam inilah yang saya memang nak sangat. Bila orang dengar lagu ni, mesti lagu Ahmad Nawab. Kan, muzik dia pun orang dah tahu kan. Macam legacy kan? Betul. Membawakan legacy. Jadi itu boleh sebab saya nak buat lagu baru tu, saya rasa macam tengoklah macam mana. Kalau ada lagu yang setanding macam lagu yang tu, mungkin bolehlah. Okey. Jadi waktu di era kegemilangan Kak Tushi waktu ketika itu, genre yang bagaimana sebenarnya yang menjadi pilihan Kak Tushi waktu ketika itu? Saya sebenarnya pemula daripada komersial, pop komersial lah. Okay. Lagu rock pun boleh juga sebenarnya kan. Tapi rock yang biasa-biasa lah. Tapi disebabkan mungkin suara saya ni orang dengar lebih kepada macam tu. Ada manja-manjanya kan, lembut-lembutnya tu. Jadi bila diberi lagu oleh Datuk Dr. Manawab ni, lagu yang macam ni, diorang kata sesuai pula lagu ni dengan Tushi. Sebenarnya saya boleh bawa je lagu apa-apa pun. Boleh. Lagu rock ke, lagu dangdut tu biasalah. Lagu-lagu lain ke apa. Sebenarnya boleh. Tapi bila diorang dengar saya bawa lagu yang genre macam ni, ada orang kata lagi sesuai. Okey. Tapi kami nak dengar jugalah versi rock. Kak Tushi boleh ke? Ataupun secara live-nya. Ataupun kita bagi pilihan lah. Pagi-pagi kita faham. Nak rock mungkin kita kena ayah senjawa apa semua. Baik Afat ni bagi pilihan. Apa sajalah. Ada pilihan ni. Lagu apa ya? Yang nyanyi kat rumah dulu ke? Lagu yang kat rumah. Macam lagu Keunggulan Cinta dari Sinar Mata yang bergelora, hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan. Sikit dah lah. Ini kat rumah bisa disambung. Dapat disambung kat rumah. Lagu BPR BPR. Baik. Okey. Jadi kita tahu bahawa sekarang ni ramai kemunculan bakat-bakat baru dan sekarang ni platform pun begitu senang sekali nak jadi artis. Tak seperti Kak Tushi dulu saya rasa ada audition dan sebagainya. Ya, betul. Jadi mungkin ada pesananlah kepada mungkin bakat-bakat baru. Nak pesan apa ya? Sebenarnya untuk menjadi seorang penyanyi, siapa-siapa boleh menyanyi. Siapa-siapa boleh menyanyi. Tapi untuk mengekalkan tu daripada awal sampai sekarang ni, memang susah sikit lah. Ia berpandukan kepada kita sebenarnya. Dengan cara apa kita? Nak cara baik ke nak cara buruk? Kalau nak cara baik, kekalkanlah dengan nyanyian yang baik, suara yang baik, attitude yang baik. Etika kerja tu jaga. Betul. Etika. Dengar tu. Bukan saja penyanyi, pelakon semualah. Betul. Kita sebagai host pun ada call time tu kena ikut. Kan? Ikut tau Fai. Jam. Okey, Kak Tushi. Kita dengarlah Kak Tushi menyanyikan lagu daripada kita secara live. Yang Miss Aini boleh ke? InsyaAllah boleh. Kalau ada bunyi yang sikit-sikit tu, tak, ni halal je lah. Tak apalah. Yang penting kita datang kat sini bersama kami. Itu dah cukup penting. Puas dah bagi kami dan juga penonton Malaysia hari ini. Terima kasih Kak Tushi. Sama-sama. Silakan. Semoga kekal, sihat, cantik, maintain. Jadi anda semua mungkin boleh ambil tip lah bagaimana kan nak jaga kesihatan. Bukan saja kesihatan kita, malahan kita nak luar dan juga dalam. Sihat. Dan saya sukakan yang beliau sendiri mengimbangi keluarga dan juga kerjaya. Bukan satu perkara yang mudah ya. Bagi seorang wanita saya faham. Tetapi kita respect lah. Lagi-lagi anak nak membesar kan. Okey, jadi anda pun dah saya rasa dah tak sabar. Jadi ada di antara kita mungkin dah bersedia. Jom sama-sama kita dengarkan lagu daripada Kak Tushi dengan lagunya Katakanlah Kepadaku. Silakan. Katakanlah kepadaku
Adakah engkau sayang pada diriku? Katakanlah terus terang, agar ku tahu perasaan hatimu. Jangan biar ku tertunggu, nanti lama ku rasa resah gelisah. Jika benar engkau sayang, buktikan cintamu kepada diriku. Janganlah kau berdayakan perasaan hati ini. Tak guna berpura-pura, nanti hatiku terluka. Kalau engkau tidak suka, biar aku bawa diri, kerana aku tahu siapa diriku. Buahlah nangka di atas dahan, hati dah suka, tidak boleh tahan. Daun mengkudu di dalam perahu, hatiku rindu, tak siapa tahu. Buah kelapa jatuhnya melayang, hendak ku lupa, semakin sayang. Cinta bukannya paksaan, lahir dari hati murni. Cinta bukan permainan, tak boleh dijual beli. Kalau sudah tiba masa, pasti jodoh datang jua. Itulah saat yang indah paling bahagia. Apalah guna intan dan permata, jikalau cinta tidak bahagia. Luka di mata, nampaklah darahnya. Hati yang luka, pedihnya di dada. Puaslah aku mencurahkan rindu, akhirnya aku ditinggal selalu. Katakanlah kepadaku. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi kekal lihat saya dan juga Sofia di Malaysia hari ini pada hari ini. Baiklah, kita terus saja nak bercakap tentang PT3 yang telah pun dimasukkan dan kita tukar kepada PBS, dan saya percaya dua perkara ini adalah mungkin ada satu pihak mungkin bersetuju, satu lagi pihak mungkin nak bersetuju ke tak, tapi masih lagi dalam peringkat kira-kira lah. Ini sudah pastinya mewakili ibu bapa lah, sebab mungkin ibu bapa tidak didedahkan dengan perkara ini. Jadi mungkin ibu bapa terfikir, jadi bagaimana anak-anak kami ini nak tahu, sebab dulu sebelumnya sebelum kalau kita nak suruh anak kita ke sekolah kan, contoh Sofia kena skor PMR ke apa 8A. Straight A. Straight A. Kan. Jadi lepas ni macam mana? Ya, pentaksiran berasaskan sekolah apakah sebenarnya menjadi komponen yang diperlihatkan banyak, termasuk kurikulum, kepribadian dan juga segalanya yang boleh lihatkan atau menjadikan seseorang individu itu. Mungkin pembentukan individu yang menjadi perkara yang dipertengahkan, tapi kita nak buka talian ini khas untuk anda ibu bapa. Sesiapa sahaja mempunyai persoalan, perbincangan terbuka. Betul. Kita buka talian 0377261603 untuk anda suarakan persoalan anda. Betul. Ataupun anda yang mungkin malu nak call, nak telefon, boleh saja titipkan komen di Facebook kami MHI TV3. Baiklah, sebelum kita nak bercakap panjang lebar berkenaan dengan perkara ini, apa kata kita saksikan ini, kita dah sediakan satu bingkisan berkaitan fakta apakah yang ibu bapa perlu tahu tentang PBS ini. Jom kita saksikan. Pentaksiran tingkatan 3 atau lebih dikenali sebagai PT3 akan dimasukkan bermula tahun ini dan digantikan dengan kaedah pembelajaran baru iaitu pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Perkara ini semestinya menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan ibu bapa.
Kegusaran dan kerisauan ibu bapa mengenai mekanisme pentafsiran prestasi anak-anak ini dinilai melalui 3 komponen utama. Berikut adalah apa yang ibu bapa perlu ambil tahu. Pertama, pentaksiran bilik darjah (PBD). PBD merangkumi beberapa aspek dalam pembelajaran seperti perkembangan, kemajuan, kebolehan serta penguasaan pelajar terhadap pelajaran. Ini juga melibatkan proses menganalisis maklumat, membuat refleksi dan merancang tindakan susulan di dalam bilik darjah. Pelaksanaan PBD ini mempunyai 3 kaedah iaitu kaedah pemerhatian, lisan dan bertulis. Selain itu, PBD juga berupaya menghasilkan potensi sebenar pelajar yang tidak hanya berorientasikan peperiksaan. Kedua, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum (PAJSK). PAJSK adalah penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum seperti kelab dan persatuan, badan beruniform serta sukan dan permainan. Penilaian dilakukan pada setiap tahun bermula 1 Januari sehingga 31 Disember. PAJSK merangkumi ujian standard kecergasan fizikal iaitu ujian SEGAP. Setiap pelajar diuji tahap kecergasan fizikal bagi memastikan murid sentiasa cergas dan bergiat aktif dalam aktiviti sekolah mahupun kegiatan sukarela di luar waktu persekolahan. Dan yang ketiga, pentaksiran psikometrik (PPSI). PPSI tidak berasaskan kokurikulum, pengajaran dan pembelajaran, tetapi bertindak mengukur kebolehan semula jadi pelajar serta kebolehan yang diperolehi daripada pengalaman dan persekitaran mereka. Untuk mengenal pasti kekuatan itu, pelajar perlu menjalani 2 ujian iaitu ujian aptitude dan ujian personality. Diharap penglibatan ibu bapa dan guru dalam memperkasa pencapaian pelajar mampu memberi indikasi bagi mengenal pasti pencapaian serta kelemahan pelajar semasa di sekolah. Kita harapkan agar perbincangan ini memberikan penjelasan dan gambaran sebenar mengapa PT3 dimansuhkan dan PBS ini diwujudkan, bagaimana impaknya yang diperlihatkan oleh kementerian sendiri untuk kebaikan anak-anak kita. Betul. Untuk itu, untuk perbincangan ini kita terus saja bersama dengan 2 tetamu jemputan. Salah seorangnya mewakili ibu bapa lah yang di-Petua PABG kita panggil di sini. Dan juga tak lain tak bukan kita bersama dengan Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih, Datuk. Ya, terima kasih. Saya rasa dah banyak kali juga untuk menerangkan kepada penonton tentang PT3 yang telah pun dimasukkan dan ditukar kepada PBS ini. Dan di hujung sana saja, kita bersama dengan tetamu kita. Encik Suhaimi Muhammad Nasir, Encik Suhaimi Muhammad Dasir yang di-Petua PIBG SMK USJ 13. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mulakan dari perspektif Encik Suhaimi sendiri. Dengan orang kata keputusan ini, PBS akan diwujudkan. Apakah pandangan sebenar dan sejujurnya dari hati mewakili ibu bapa dan kesemua tenaga pengajar? Ya, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasihlah kepada MHI kerana menjemput saya itu kiranya sebagai wakil PIBG. Tetapi apa yang saya suarakan ini bukanlah mewakili keseluruhan PIBG. Mungkin ada juga yang individu lain lah yang akan ada pendapat sendiri. Tapi dari saya lebih suka PT3 ni diadakan. Disebabkan oleh kesukaran untuk menentu apabila dia masuk ke tingkatan 4. Ya. Itulah pada saya. Penilaian arus atau orang kata pembelajaran selepas itu yang menjadi persoalan yang cukup besar sekali. Ya, kita untuk menentukan kelas. Betul. Contohnya kelas sains. Aliran dia. Aliran tu. Jadi di situ bila kita tiada PT3 dan saya pun tak tahulah KPM punya idea untuk ada yang exam lain. Maksud exam lain ni yang setara lah. Maksudnya soalan standard. Kalau tak ada soalan standard dan hanya berpandukan kepada sekolah, saya rasa itu satu yang mungkin sukar lah. Dan mungkin sekolah A lain, sekolah B lain. Jadi bila kita nak masuk ke tingkatan 4 tu, kesian kepada guru dan pentadbir untuk menyusun murid-murid ni. Kan, sebab dan waktu terdekat ni pun saya ada dengar ramai budak yang pull out admit. Oh. Disebabkan pandemik kan dia orang tak dapat basic.
basic untuk belajar matematik itulah. Baik, jadi mungkin kejap lagi kita dengarkan Datuk lah, mungkin boleh menerangkan tentang perkara itu. Jadi Datuk, kita lihat dari segi mungkin kita buat survey, ada di antara kita di kalangan ibu bapa, ada yang bersetuju dan Encik Suhaimi berkata ada yang mungkin tak setuju tentang perkara ini. Tapi kalau kita lihat, kalau sebelum ini dalam sistem pendidikan negara kita, ibu bapa kata ianya seperti macam yalah dah lama sangat kan sistem pendidikan kita itu berada kat situ. Jadi ibu bapa mungkin dah faham tentang perkara ini. Jadi ada yang mengatakan bahawa sistem pendidikan kita tu mungkin terlalu berat, mungkin disebabkan mungkin exam oriented dan sebagainya. Jadi kita nak tukarkan seperti mana negara-negara luar buat kan. Jadi negara luar pun berjaya buat, jadi kita dekat Malaysia pun harus melakukan perkara yang sama juga. Jadi sebagai pengenalan, mungkin Datuk boleh berikan penderahan tentang bagaimana agaknya untuk memahamkan kepada semua penonton daripada PT3 ni nak bertukar kepada PBS ni secara santai lah, supaya mereka lebih memahami lah tentang perkara ini. Alright, terima kasih Pak dan Sofia serta Cik Suhaimi. Saya. Jadi kepada seluruh masyarakat lah, khususnya ibu bapa, anak-anak dan warga pendidik. Sebenarnya mungkin kalau kita nak katakan bahawa PT3 dimasukkan diganti dengan PBS, mungkin saya perlu perbetulkan sikit. Sebenarnya PBS telah pun kita laksanakan sejak tahun 2011. Baik. 2011 bermula dengan sekolah rendah, 2012 sekolah menengah. Jadi PBS ni sudah ada dalam sistem kita. Jadi kenapa adanya PBS itu? Itu yang kita perlu tahu. Sebenarnya apabila kita lihat balik pada Akta Pendidikan, di dalam sana termaktub falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi falsafah pendidikan kita ialah nak melahirkan anak yang holistik, seimbang, jasmani, emosi, rohani, intelek dia. Jadi macam kita yang ada hari ini, kita boleh ke tengah, ke tepi, boleh duduk dalam masyarakat. Jadi ini yang penting. Jadi kalau nak melahirkan anak yang begini, kita tidak boleh beri mereka kebijaksanaan dalam akademik saja. Kena seimbang. Ada aktiviti sukan, kurikulum dia, kemudian sasiah, jati diri, kemahiran. Jadi untuk lahirkan pelajar begini, kita tak boleh bergantung semata-mata kepada peperiksaan. Itu memang akademik per se. Jadi kalau kita nak seimbang, kita kena tengok pelbagai sudut. Jadi sebab tu adanya PBS sejak 2011 itu, cumanya dia tenggelam kerana kita fokus kepada peperiksaan. Sebab peperiksaan tu keluar dia 6A, 8A, 9A. Jadi A itu yang dia letakkan sebagai anak itu dah berjaya. Tapi ramai juga yang 6B, 6C akhirnya jadi businessman yang berjaya, jadi orang bertanggungjawab, jadi penggiat dalam masyarakat. Kan? Jadi sebenarnya kita kena bawa semula roh pendidikan yang sebenar-benarnya. Macam saya selalu buat analogi, kita mengaji Quran bukan untuk periksa dapat A+, kita nak habis 30 juzuk supaya kita boleh guna untuk sepanjang hidup kita dalam amal ibadah kita. Jadi tak ada periksa pun. Jadi kita nak buat supaya pendidikan kita ni tanpa periksa pun kita boleh lahirkan insan yang hebat untuk pewaris generasi. Tapi saya suka Cik Suhaimi kata tadi, risaunya takut nanti naik tingkatan 4, 5, nak masuk aliran sains, nak pilih macam mana. Betul. Sebenarnya yang kita nak perkasakan ni, dulu kita periksa 2 kali je. Satu, you periksa sekolah rendah, PT3 sekolah menengah, naik form 4, SPM. Yang kita nak buat ni, kita nak perkasakan, setiap tahap tu, tahun 4, 5, 6, ada ujian akhir, sesi akademik. Ujian akhir tu, soalan tu, kita di peringkat KPM kita verify soalan tu. Jadi soalan tu standard, semua sekolah akan buat seluruh negara. Jadi cuma ditakbir di peringkat sekolah. Jadi kita kena percayalah. Peperiksaan sekolah itu kita tengok tahun 4. Ada lagi ketinggalan, baiki dekat tahun 5. Tahun 5 baiki lagi sampai tahun 6. Jadi mana lagi baik? Sekali ke 3 kali? Jadi nak sampai ke tingkatan 4 tu 6 kali. Jadi inilah yang kita tambah baik, kita akan report pada parent. Jadi kalau ibu bapa boleh yakin dengan apa yang periksa 2 kali, kenapa tak boleh yang 6 kali? Percaya dekat cikgu, cikgu takbir dekat sekolah, percaya dekat mereka. Sure, mereka marking, mereka beri skor, tidak ada bias, kita boleh tahu. Baik, Datuk, saya InsyaAllah nak bertanyakan, ini saya tertanya sebagai ibu bapa. Kita biasa dengan orang kata aspek penilaian anak-anak itu berdasarkan pembelajaran, prestasi, berapa A mereka dapat. Pada masa kini, PBS ini juga mempertengahkan PAJSK, iaitu orang kata dari segi sukannya, kurikulumnya, dan juga psikometrik. Adakah ini diberi penekanan yang sama berat dengan prestasi mereka dalam bilik darjah ke bagaimana? Pemakahan itu. Terima kasih, Sofia. Sebenarnya, PAJSK ni aktiviti yang berjalan berterusan sepanjang tahun. Apa saja aktiviti dia lalui, kita akan rekodkan kehadiran dia, pencapaian dia dalam kurikulum, sukan. Jadi daripada situ kita boleh tahu
sejauh mana kecergasan, pelibatan dan macam mana pembentukan diri dia, karakter dia melalui aktiviti kurikulum sukan. Jadi apabila ini dah berlaku, memanglah untuk masukkan universiti kelak, dia ambil 10%. Tapi sejujurnya anak-anak kita ni dia boleh terbina karakter dia melalui penglibatan dia secara hands-on. Dia dapat bekerjasama dengan rakan-rakan. Okey. Portion dia nampak kecil. Tapi kesan dia besar. Baik. Manakala psikometrik dulu kita buat 3 kali saja. Tahun 6, tingkatan 1, tingkatan 3. Tapi apabila kita tambah baik ni kita akan buat 6 kali. Di tahun 4, 5, 6 sampai tingkatan 3 tu setiap tahun ada ujian psikometrik. Sebenarnya ujian psikometrik ni dia menggunakan item instrumen yang telah diterima peringkat global pun. Jadi kalau kita pandai membaca ataupun cikgu boleh terangkan pada ibu bapa bagaimana minat, kekuatan anak itu kan. Jadi sebenarnya kita boleh bantu dia. Tengok keputusan akademik, tengok penglibatan dia dalam aktiviti koko sukan. Ini dari segi sudut minat dia dan trait dia. Jadi kita boleh matchkan. Jadi anak saya sebenarnya seorang yang aktif, suka aktiviti luar, macam ni cara nak ajar, maka berjaya di akademik, berjayalah bentuk karakter dia. Jadi sebenarnya itu yang kita nak tunjukkan. Sebab tu ada 3 komponen tadi. Taksiran bidik darjah, taksiran psikometri, KAJSK. Dekat video klip tadi kita dah tengok awal-awal tu. Jadi yang inilah. Jadi kita sangat minta kerjasama ibu bapa. Cik Saimi mungkin hari ini mewakili ibu bapa. Tengok dan yakin insya-Allah kita boleh lahirkan anak yang hebat. InsyaAllah. Sebelum ni mungkin kita nak memberikan fokus kepada akademik sahaja kan. Dah dapat A sahaja, tapi lepas ni menyeluruhlah. Kita boleh lihat potensi bakat seseorang pelajar itu boleh kita menyerlahkan lagi. Okey, baik. Seperti mana kita katakan, kami pun nak penglibatan anda sebagai penonton Malaysia hari ini untuk bersama-sama dengan kami dalam perbincangan ini. Jadi di Facebook kami, kami telah pun mendapat satu ini soalan ke apa? Okey, kita lihat. Norwani Abdul Wahab. Okey, dibacakan. Kita baca terus ya. Bila peperiksaan besar seperti UPSR dan PT3 ditiadakan, murid pergi sekolah tanpa target untuk lebih berjaya. Tup-tup SPM. What a shock. Ini mungkin satu kerisauan lah. Mungkin kita dah biasa dengan kita sebagai ibu bapa ni, tanda aras adalah peperiksaan berapa A. Dan sekarang ini sangat berbeza dan mungkin kejutan yang diberikan setelah sekian lama, mungkin kita pembelajaran berbeza ketika pandemik, 2 tahun ni banyak perubahan. Dan ini perubahan yang besar lagi. Adakah anak-anak kita ni sebenarnya mampu untuk menampung tekanan seperti perubahan seperti ini, Cik Suhaimi? Kalau daripada saya lah ya. Kalau kita tengok pandemik ni, pandemik ni lebih kurang 2 tahun lah. Betul. Dengan kita punya gadget, kan, cikgu nak mengajar, murid nak menerima dengan internet semua kan. Kalau kita bayangkan cikgu yang duduk bujang 6-7 orang, kena buat online di rumah tu. Allah. Jadi di situ kadang-kadang isu-isu tu pun terkesan jugalah. Betul. Kan, macam contoh di kawasan saya, walaupun orang kata USJ ni kawasan elit, tapi ada juga yang line tak ada. Kan, sebab dia kata telco dah penuh dah. Sebab kawasan ni bila pandemik ni semua orang dah ambil dah. Kan dah ambil line ni, jadi dah tak ada. Jadi di situ pun isu ada juga yang pelajar keciciran. Kan kita nak buat bersemuka tak boleh. Jadi di situlah saya rasa macam itulah kalau untuk benda-benda ni pada saya, itulah pada saya KPM ni kena ambil juga tahulah. Jadi Datuk, kita seperti mana yang saya nak ambil di Facebook tu, ianya seperti merisaukan ibu bapa, macam takut-takut ada segelintir pelajar ini yang mungkin mengambil remeh tentang perkara ini. Contoh sebab kita tak lihat daripada akademik saja, peperiksaan saja. Mungkin kalau sebelum ini mereka mungkin boleh study untuk peperiksaan itu supaya mereka skor, tapi lepas ini dah ada macam pilihan untuk mereka. Jadi mereka rasa macam tak apalah, kita skor sukan sajalah. Macam mereka ni lebih macam nak memilih-milih pula. Jadi bagaimana, Datuk? Okey, terima kasih Pak. Sebenarnya apa yang paling penting anak-anak ni? Kita paksa dia pergi sekolah ke ataupun dia seronok nak pergi sekolah? Itu soalan yang pertama. Sebenarnya anak-anak ni fitrah dia ialah dia suka kepada main, dia suka kepada kawan, dia suka kepada sesuatu yang dia enjoy, dia nampak hands on. Jadi sebenarnya sekarang kita buka, kita bagi peluang, kita jangan block dia kepada 6A, kepada akademik. Kalau kita block dia dengan peperiksaan, itu yang dia lihat nak ke sekolah. Tapi kalau kita dah buka, sebab tu dalam Sekolahku Sejahtera, YBMK dah lancarkan tu, salah satu yang kita jelasnya eksplorasi. Kemudian artikulasi. Kemudian kita nak dia ada adab sopan. Jadi semua tu ialah nilai-nilai yang kita nak terap dalam diri mereka. Saya yakin kalau anak tu dah tahu nak explore, pergi sekolah ada aktiviti yang pelbagai, dia seronok,
sebab tu tadi kan kita sebut di luar negara dah lama berlaku. Cuba kita tanya. Saya sendiri bertanya rakan-rakan yang bawa anak dah belajar kat Malaysia pergi luar negara, mereka kata sangat seronok. Pelik tengok bangun pagi terus nak pergi sekolah. Dengan begitu teruja. Sebab ada fun learning di sana. Baik. Jadi kalau ada periksa kat depan, dia fun tu dah hilang tu. Jadi nanti dah tahu petang sekarang balik nak pergi tuition. Kan? Darjah 1 dah mula tuition. Ni pergi sekolah belajar, dapat ilmu yang sebenar-benar. Kalau dah dapat ilmu yang sebenar-benar, mana mungkin tingkatan 4, 5 besok dia tak berjaya dalam SPM. Ilmu dah masuk kat sini. Kita mengaji Quran tak ada periksa pun. Tapi sebab tahu nak pakai, masuk kat sini, pakai. Sampai sekarang tak tinggal-tinggal. Baik. Jadi ini yang kita cuba nak bawa supaya masyarakat, ibu bapa semua hantar anak-anak seronok belajar. Kita nak bagi peluang ibu bapa explore. Guru kita, anak murid kita explore pelbagai perkara. Dapat ilmu tu dah cukup 6 tahun, 9 tahun. Tingkatan 4, 5 esok, pergilah dia nak bidang yang dia minat. InsyaAllah. Mereka akan berjaya. InsyaAllah. Tapi ini dimensi yang sangat baru. Saya pasti ramai yang perlu membiasakan diri, juga termasuk ibu bapa yang kata kena memberikan mindset yang kukuh kepada anak. Dan kita pemanggil yang ingin memberikan orang kata sedikit pendapat, mungkin sedikit luahan bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Puan Karina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan Serina mau masuk. Okey, silakan Puan Serina, mungkin ada pandangan berkaitan dengan perkara ini. Silakan. Okey, pada saya untuk pemansuhan PT3 ni tidak perlu sangat dibimbangkanlah. Sebab ia membolehkan setiap guru itu menilai kemampuan pelajar secara menyeluruh. Bukan sahaja dinilai melalui pencapaian akademik semata, sebaliknya etikan, kualifikasi dan lain-lain lagi. Baik. Dan pada saya, untuk mengurangkan kebimbangan segelintir ibu bapa, saya pun seorang ibu juga, adalah memperkasakan PBS itu sendiri. Dan pemansuhan ini, pada saya, ia dapat melegakan sebenarnya dapat melegakan pelajar, tetapi tidak bermakna mereka ini tidak dinilai dari semasa ke semasa. Sebab anak-anak tu perlu ada sasaran untuk mereka melangkah ke universiti dan alam berjaya kelak. Baik. Dan itu satu pendekatan dan satu perubahan baharu sesuai dengan keadaan sekarang ni. Baik, terima kasih Puan atas pandangan. Puan meraihkanlah sebenarnya PBS ini, dan terima kasih Puan. Mungkin Datuk sendiri memperlihatkan adalah disebutkan ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Dan Afak, kita juga ada satu komen di Facebook ya. Dan dengan ceritanya ini dari salah seorang pelajar. Jadi apa yang pelajar ini sebutkan? Okey, saya seorang pelajar dari batch yang pernah menduduki PBS dan PT3. PBS sangat menyusahkan pelajar dan para guru. Harapnya PBS kali ini tak sama dengan PBS 2012 hingga 2014 yang penuh dengan kertas semata. Jadi saya sangat tak setuju. Jadi bagaimana Datuk? Ini pelajar sendiri yang dah pun mengalami tentang perkara ini, tak setuju pula. Bagaimana? Sebab mungkin anak-anak kita berada di persimpangan antara nak fokus kepada peperiksaan dengan PBS. Jadi dia kena hadap dua perkara. Sebenarnya PBS itu sendiri menyokong kepada usaha kita untuk memahamkan dia dari satu persatu langkah pembelajaran itu sehingga dia kuasai, fahami dan dia duduk peperiksaan. Jadi kita akan buat penambahbaikan dari segi pelaksanaan dia, dan guru-guru kita pun akan diberi latihan, bukan semula, ada yang dah kuasai pun. Bagi mereka yang sebahagian mungkin baru masuk ke dalam sistem, kita perlu perkemaskan lagi kaedah taksiran kita dan sebagainya. Apa yang penting ialah anak-anak ini perlu tahu progres kemajuan dia. Jadi sebenarnya pelaporan akan berlaku 2 kali. Satu pertengahan tahun untuk PBD, yang kedua akhir tahun ada PBD, ujian akhir, psikometrik dan PAJSK tadi. Jadi pelaporan inilah yang akan digambarkan kepada pelajar, ada risikonya, penerangan dia. Jadi di situ pelajar tahu, kekuatan dia di mana, kelemahan di mana, dan di sini guru akan bantu untuk baiki dia, improve. Jadi tidak adalah pada kertas semata, dia tak tahu apa jadi. Sebenarnya bila anak itu diterangkan,
dia pun tahu bahawa cikgu acknowledge. Dan ada satu lagi kita tambah ialah usaha pelajar itu sendiri. Dalam membuat satu-satu, mungkin dia macam struggle nak buat satu-satu projek, tapi cikgu nampak dia seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Jadi cikgu akan reportkan. Jadi di situlah nampak bahawa usaha ke apa yang dia buat itu akan diketahui oleh ibu bapa. Di sinilah kita akan sokong dan akhirnya bila keluar dia daripada sistem pendidikan, dia akan jadi orang yang berjaya. Pastinya satu visi yang sangat tinggi yang ingin dicapai oleh KPM dan kita bertanya kepada Encik Suhaimi lah sebagai penutup kata. Orang kata mewakili harapan kita melihat adakah ini mampu untuk menutup ataupun mengurangkan jurang di antara pelajar yang cemerlang atau keciciran. Berdasarkan PBS ini, apakah yang ingin disampaikan buat ibu bapa yang mungkin sedikit sebanyak gusar dengan perubahan ini dan mungkin menaikkan sedikitlah semangat ibu bapa dan juga guru yang mendengar sekarang ini, Cik Suhaimi? Jadi pada macam saya ni, yang itu dirasa pada saya lah, itu di luar kemampuan saya lah untuk menerangkan apa. Sebab macam saya pun kira nak kata lama faham pasal PBS ni pun ataupun baru, tetapi apabila dibuat pertukaran benda-benda begini, kita memang tak dapat nak menilai untuk waktu terdekat ni lah. Kan? Tapi untuk yang lain ni pada saya, kita kena fikir juga pada saya, kapasiti murid. Betul. Kapasiti murid, kapasiti guru. Macam kalau dah satu sekolah, satu kelas, kalau kita ada 45. Bagaimana cikgu nak menilai murid itu 45 dalam masa kira 4 jam. 4 jam hari persekolahan lah. Dan mungkin ada 1 jam. Jadi kita tak dapat menilai. Jadi di situ kalau satu kelas mungkin 20 orang. Mungkin senang sikit kita nak menilai. Kan? Jadi KPM pun kena ambil perhatian keduduk guru, kelas dan persekitaran tu. Kan ini kan persekitaran sekolah pun tak kondusif, tak selesa kan, kerana ada sekolah tak ada kipas. Kan jadi cikgu nak mengajar, tapi pada saya yang penting itu bilangan pelajar dan juga guru. Katalah kalau kita ambil yang singkat je, tingkatan 4 dengan tingkatan 5 ni kena guru yang sama. Baru dia boleh menilai. Kita tidak boleh kata okey tingkatan 4 guru lain, tingkatan 5 guru lain. Jadi masa yang tu dia tidak boleh menilai. Sebab dia penilaian yang sangat subjektif ya. Contoh dia macam kalau sekolah rendah ni, saya punya idea lah kan. Saya lebih suka kalau daripada darjah 1 sehingga ke darjah 6 adalah guru yang sama. Baru dia boleh menilai murid tu. Dia tak boleh macam hari ni cikgu A, besok cikgu B. Jadi macam mana pun kita akan ada rasa satu yang kasih sayang tu mesti berbeza lah. Kita harapkan bahawa guru-guru dapat memberi pelaporan yang tepat supaya tidak memberikan kesan kepada pelajar dan ini boleh kita kan sebagai isu integriti pula di kalangan para pelajar di sini. Okey, baik. Tadi kita dah pun lihat di Facebook ada yang tidak menyokong, tetapi dalam banyak-banyak komen ni kita baca ada yang menyokong tentang perubahan ini. Jom kita saksikan di Facebook. Ini dia dari siapa ni? Jom kita bacakan. Dia Safia Zehra. Dia kata apa ni, Safia? Saya rasa tidak perlu pun PT3 seperti mana UPSR dimasukkan kerana banyak ibu bapa yang fokus pada sekadar straight A sahaja. Sebenarnya perlu pendidikan yang seimbang. Tambahan pula akhlak, adab anak-anak juga perlu dititik beratkan. Bagus jika KPM menerapkan PBS ini. Ya. Dengan itu kita melihat begitu banyak perspektif, tapi hakikatnya kita perlu mengambil pendekatan, kita terima dengan hati terbuka. Betul. Kita melihat bagaimana impaknya akan diberikan. Adakah anak-anak kita ni kental? Saya percaya anak-anak kita ni kental untuk melalui perubahan. A good change lah orang kira. Betul. Jadi kita bukan ada 2 peperiksaan besar seperti mana Datuk katakan tadi, ada banyak peperiksaan. Jadi ada kata kalau kita lemah untuk mata pelajaran tersebut ke apa-apa kan, kita boleh memajukan lagi untuk next lah kata orang tu kan. Jadi ada masa untuk kita berubah. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita, Datuk Haji Fakhrudin Haji Ghazali, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, dan di ujung sana terima kasih kepada Encik Suhaimi Muhammad Dasir, YDP PIB SMK USJ 13. Terima kasih kepada kedua-duanya. Terima kasih. Ya, okey. Jadi itulah dia. Kita yang mungkin tak ada anak yang berusia 15 tahun, mungkin kita rasa macam tidak tahu tentang perkara ini sangat kan. Mungkin dan kita akan sampai. Kita akan sampai juga. Jadi kita harus ambil perhatian. Janganlah sampai nak tunggu sampai anak kita besar dan sebagainya. Okey, kita akan yang terbaik untuk anak kita. Kita akan berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini. Ya. Baik, kami masih menemani anda di Malaysia hari ini. Dan hari ini kita akan bincangkan topik-topik yang menjadi antara kegusaran ibu bapa. Dan kali ini, sekarang kita akan bincangkan tentang bahayakah HFMD ataupun hand foot mouth disease. Kita terus bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Dr. Nur Azimi binti Yunus, Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang KKM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk sihat ya?
Sihat. Sofia macam mana? Alhamdulillah, sihat-sihat. Saya mewakili ibu bapa yang mungkin sedikit sebanyak gusar. Makin lama, mungkin di media sosial saja banyak ibu bapa yang memberikan, memuat naik gambar-gambar anak mereka yang ada sedikit sebanyak terkesan. Ada yang ramai sebenarnya masih di hospital dan sebagainya tentang HFMD. Mungkin memberikan sedikit sebanyak penerangan, gejala, simptom dan juga adakah sebenarnya HFMD ini bahaya, Datuk? Okey. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak TV3 kerana mengundang saya untuk berkongsi sedikit ataupun membuat sedikit penjelasan berkenaan dengan penyakit tangan, kaki dan mulut yang sedang melanda Malaysia secara amnya. Okey, berbalik kepada gejala ataupun simptom yang selalu dirasai ataupun dikesan oleh pesakit-pesakit ini adalah tapi saya kena ceritakan sikit dululah Sofia berkenaan dengan virus penyebab kepada penyakit tangan, kaki dan mulut ini ataupun ringkasnya HFMD. Di mana penyakit tangan, kaki dan mulut ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus. Yang kalau lebih spesifik ini adalah enterovirus. Dan kita ada lebih kurang lebih daripada 20 jenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan HFMD. Tetapi dua virus utama yang kita kesan adalah disebabkan oleh virus Coxsackie, virus A16 ataupun ringkasnya adalah CA16 dan juga enterovirus 71 ataupun EV71. Okey, tetapi kalau kita lihat secara amnya kita dapati selalu dikatakan penyakit tangan, kaki dan mulut ini adalah selalunya melibatkan kanak-kanak lah ataupun kanak-kanak yang berusia kecil. Tetapi sebenarnya sesiapa sahaja boleh mendapat jangkitan HFMD ini, Sofia. Maksudnya bukan terhad kepada golongan kanak-kanak, dewasa pun ada. Betul. Cumanya sebahagian besar pesakit yang kita kesan adalah mereka-mereka yang berumur kurang daripada 5 tahun ataupun kurang daripada 6 tahun. Mereka merupakan golongan yang paling utama mendapat jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut. Dan kalau kita lihat dari segi percentage, di Malaysia, kita lebih 90% kes-kes kita adalah mereka-mereka dalam golongan kanak-kanak yang kurang umur 6 tahun. Sama juga di Pahang. Apa yang kami kesan itu adalah golongan kanak-kanak itu yang sering dikesan untuk mendapat jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey, dari segi gejala sebenarnya penyakit ini dimulai dengan demam. Sebagaimana penyakit kalau kita sebut COVID-19 dan sebagainya, dia akan demam dulu. So bila dia demam, dia mungkin akan tidak sihat, letih dan sebagainya. Dan mungkin pada waktu demam, especially kalau kanak-kanak tu, dia akan menjadi kurang selera makan. Dan dalam sehari dua, kemungkinan kedapatan ulcer dalam mulut. Tetapi tidak kita katakan semua kanak-kanak akan mendapat semua gejala yang kita sebutkan. Tidak. Ada kanak-kanak mendapat satu atau dua gejala sahaja. Dia tak tentu yang tu. Okey, tetapi yang paling penting adalah dalam tempoh dia mendapat demam, mungkin ada ulcer dalam mulut, pada waktu itu sebahagian kanak-kanak dia akan mendapat ruam ataupun merah yang mungkin di tapak tangan ataupun di tapak kaki, dan ada juga ramai juga yang pesakit kita mendapat ruam merah tu di siku, di lutut ataupun tempat-tempat lain di badan. So pada waktu itu dia sangat penting sebab kadang-kadang ruam ni dia tak gatal sebenarnya. Bila dia tak gatal, kanak-kanak itu tidak menunjukkan gejala nak menggaru banyak. Dia tak gatal, dia hanya dapat ruam saja. Dan selalu kita dapati pada waktu ruam inilah sebenarnya ibu bapa ataupun contohnya pengasuh di taska, mereka tak perasan pun, tak syak pun bahawasanya kanak-kanak tadi telah pun mendapat jangkitan tangan, kaki dan mulut. Cumanya selepas 2-3 hari mendapat ruam itu, barulah akan keluar blister ataupun lepuh dekat tapak tangan dan kaki tadi ataupun di kawasan-kawasan yang ada ruam tadi itu, di 2-3 hari dia akan menjadi lepuh. Dalam lepuh itu dia ada cairan. So cairan ini yang akan boleh merebakkan kepada kanak-kanak ataupun kepada orang lain lah. Itulah sedikit dari segi simptom dan juga gejala
mereka-mereka yang mendapat jangkitan penyakit tangan kaki dan mulut. Ya, HFMD. Datuk, untuk kita mengekang anak kita keluar rumah, belajar di sekolah sebagainya tidak mungkin. Tapi apakah mungkin antara langkah keselamatan pencegahan untuk anak-anak kita kekal boleh meneruskan pembelajaran dan sebagainya, masih boleh keluar, tetapi ada perlindungan itu, apakah sebenarnya langkah-langkah yang perlu kita sebagai ibu bapa terapkan dalam masa 1 minit ini? Mungkin Datuk boleh terangkan pengkhususan ini. Silakan Datuk. Okey, kalau dari segi langkah pencegahan, kalau kita syak, sebab kita memang nak ibu bapa mempunyai pengetahuan bagaimana mereka boleh mengesan gejala penyakit HFMD tadi. So kalau mereka syak kanak-kanak tadi ataupun anak ada gejala tersebut, seeloknya kita tak benarkan, tak bawa keluar rumah sebab kita takut dia akan memberikan jangkitan kepada orang lain. Jadi yang paling penting, cumanya bila kita dapati ada gejala itu, yang paling penting sekali adalah ibu bapa perlu membuat pemantauan. Kalau dia rasa nak mengesahkan sama ada itu adalah penyakit tangan, kaki dan mulut, seeloknya bawa jumpa doktor sama ada di klinik kesihatan ataupun di hospital. Tetapi pada waktu yang sama, kalau kita lihat sebahagian besar kes-kes kita adalah bergejala ringan sahaja dan mereka boleh dirawat di rumah. Jadi di rumah itu yang paling penting adalah ibu bapa kena pastikan anak-anak dipantau dari segi makan minum, sebab bila dah ada ulcer dalam mulut ni, kadang-kadang kanak-kanak tak boleh minum, dia tak boleh makan. Jadi kesakitan, kalau kita dapat ulcer satu pun dah tak boleh minum. Jadi kanak-kanak lagilah tak boleh minum. Jadi ibu bapa memang kena pantau supaya kanak-kanak tidak mendapat dehidrasi. Baik, Datuk. Menyebabkan komplikasi yang lebih lain pula. Okey. Jadi kita sebagai ibu bapa pun cakna, kita perlu ambil tahu dan orang kata meneliti anak-anak kita sebetul-betulnya kalau ada sebarang simptom kecil maupun besar. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk sudi meluangkan masa untuk kita memberikan satu penerangan dan amaran kepada kita untuk mula cakna dengan simptom-simptom HFMD ini. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Nur Azimi binti Yunus, Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang KKM. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Baik. Kita akan berehat seketika, sekembalinya banyak pengisian hanya di Malaysia hari ini. Di Malaysia hari ini kita berada dalam minit-minit akhir ini. Okey, di hujung ni kita nak lihat apa yang menjadi tajuk utama di Dada dan Akhbar Tempatan. Saya nak mulakan dengan berita harian pada hari ini. Okey, tajuknya 5 langkah jamin sekuriti makanan, antaranya untuk memperkenalkan harga shilling bergerak yang berubah kepada faktor harga input. Ekosistem agung makanan diperluaskan dengan rantaian bekalan diteraju GLC, JLC dan agensi kerajaan, dan ada lagi 3 perkara yang harus diberikan penekanan untuk menjadi langkah untuk jamin sekuriti makanan negara. Jadi NST Back to the People ini berkenaan dengan isu hukuman mati mandatory. Kita melihat ramai sebenarnya tidak bersetuju. Betul. Akan diadakan satu survei di kalangan rakyat Malaysia untuk melihat adakah isu ini dipersetujui atau tidak. Kalau tidak, isu ini akan dibawa ke kabinet untuk kata perbincangan yang seterusnya. Okey, jadi ada pilihan untuk hakim menjatuhkan hukuman. Okey, dan di terakhir sekali ini dia di Harian Metro hari ini, saya nak ajak anda semua untuk pergi ke stadium yang mana ada tiket. Ataupun anda yang berada dekat rumah, doakan supaya negara kita Malaysia dapat menewaskan pasukan Bangladesh dalam perebutan untuk melangkah ke Piala Asia 2023. Malam ini pukul 9 malam Malaysia menentang Bangladesh. Ayo sama-sama kita dapatkan kemenangan untuk seterusnya layak ke Piala Asia 2023. Ya, dan esok kita bawakan topik untuk anda, ubah suai rumah, tahu peraturan dan keselamatan, jangan main redah je. Kita kena tahu dulu. Esok kita pelajari apakah langkah-langkah dan undang-undangnya. Okey, jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Pintu hatiku beri